hati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mudahnya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nurul Rushdina Atikah binti Razwai, merupakan pelajar tingkatan 4 Al-Alaq yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Mat atau dikenali sebagai Dimas. Saya merupakan seorang anak tunggal dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pada masa akan datang. Di sekolah, saya membuka jawatan sebagai seorang pengawas. Pada masa lapang, saya dan kawan-kawan saya akan datang ke perpustakaan sekolah yang dikenali sebagai Pustaka Pak Sako untuk membaca buku dan menyiapkan kerja sekolah. Saya mempunyai pelbagai hobi, antaranya ialah menyanyi, menulis cerita pendek dan membaca bahan buku fiksyen dan bahan buku bukan fiksyen. Walaupun saya sibuk dengan mengulang kaji pelajaran, namun saya tidak melepaskan diri saya untuk meneruskan hobi saya iaitu membaca buku. Pada hari ini, saya telah memilih 3 buah buku untuk diulaskan. Ketiga-tiga buah buku ini amat saya gemari kerana jalan cerita dan isi kandungannya yang menarik. Buku pertama yang saya akan ulaskan pada hari ini berjudul Dia Tetap Sempurna, hasil karya penulis yang bernama Angel. Penulis ini telah memenangi banyak anugerah untuk karya-karyanya. Antara anugerah yang telah dimenangi beliau adalah Anugerah Penerbit Nobel Bestseller, Anugerah Buku Negara 2019 dan Novelis Popular Terbaik. Novel ini telah diterbitkan oleh Karya Seni Sendirian Berhad pada Mei 2020. Novel ini mengandungi 702 halaman muka surat dan mempunyai 58 bab tidak termasuk epilog. Novel ini dikategorikan sebagai novel penciptaan. Novel ini menggunakan jenis tulisan Times New Roman. Novel ini dicetak menggunakan kertas HBS. Penggunaan kertas ini telah memudahkan pembacaan kerana warna kertasnya putih. Novel ini berharga RM32 bagi semenanjung Malaysia dan berharga RM35 bagi Sabah dan Sarawak dan boleh ditempati di Popular atau MPH yang berdekatan rumah anda. Nombor panggilan bagi novel ini adalah 899.2333, manakala nombor perolehannya adalah 009354. Laras bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah dipahami oleh pelbagai peringkat umum. Ilustrasi di depan muka novel ini sangat menarik. Kita dapat lihat sebuah kapal pesiaran yang melambangkan tempat bermulanya kisah antara hero dan heroin novel ini. Novel ini menceritakan kisah penciptaan Dara Nailufa dan Iskandar Arashah. Pada pertemuan pertama mereka, Dara Nailufa berasa tiada apa pun yang menarik dengan Iskandar Arashah dengan rambut panjang dan gaya selekehnya. Bagi Dara, lelaki itu hanyalah seorang tukang kayu berlidah tajam yang pernah menyelamatkannya daripada dikejar kucing. Namun, pada pertemuan kali kedua mereka, gaya lelaki itu tampak lain. Yang muncul di hadapannya kini umpama putera raja yang turun dari kayangan dan pesonanya bagaikan memukau semua yang memandang. Dari sebuah perancangan yang tidak disengajakan, mereka kini muncul sebagai pasangan kekasih jadian sehingga pelayaran itu tamat. Momen yang terlakas sepanjang pelayaran kapal pesiaran mewah itu sangat bermakna bagi Dara. Semakin dikenal Iskandar, semakin dirasakan lelaki itu misteri. Lelaki itu bukan sekadar tukang kayu. Hakikatnya, Iskandar memang punya segala-galanya. Wanita mahukannya dan lelaki cemburukannya. Di mata kasar semua, hanya satu perkataan yang sesuai untuk menggambarkannya iaitu sempurna. Namun, jauh dalam sudut hati Iskandar, hanya dia yang tahu bahawa dirinya tak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu buatkan ada benteng teguh yang memagari hatinya. Bagi Dara, tiada siapa yang sempurna di dunia ini. Apapun ketidaksempurnaan Iskandar itu, baginya manusia itu tak perlu menghukum. Pengajaran yang saya dapat melalui novel ini adalah kita tak seharusnya menilai atau menghukum seseorang itu atas ketidaksempurnaannya. Sebaliknya, kita harus menerima ketidaksempurnaan itu dengan hati yang terbuka. Pengajaran yang kedua pula adalah kita harus bangkit dan jangan berasa sedih apabila orang membuli, mengejek rupa paras dan bentuk badan kita. Contohnya, apabila rakan-rakan Dara semasa di sekolah menengah membuli dia kerana tubuhnya yang besar, Dara bangkit dan buktikan bahawa dia juga boleh menjadi kurus seperti kawan-kawannya yang lain. Buku kedua yang saya akan ulaskan berjudul Dios, juga dikarang oleh Angel. Novel ini telah diterbitkan pada April 2018 oleh Karya Seni Sendirian Berhad. Novel ini mengandungi 672 halaman muka surat dan 55 bab tidak termasuk epilog. Kategori novel ini adalah kategori novel penciptaan. Novel dicetak menggunakan kertas HBS dan menggunakan jenis tulisan Times New Roman. Jenis tulisan ini sangat sesuai digunakan kerana sangat jelas untuk dibaca.
Muka depan novel ini amat menarik perhatian saya kerana terdapat ilustrasi seseorang memegang bunga ros. Bunga ros di dalam gambar ini melambangkan seorang perempuan yang baik, cantik dan suci, iaitu Nurisa Ros. Novel ini berharga RM28 bagi Semenanjung Malaysia dan manakala RM31 bagi Sabah dan Sarawak. Novel ini boleh didapati di MPH berdekatan atau boleh dibeli di dalam talian seperti Shopee atau Lazada. Nombor panggilan bagi novel ini adalah 899.2333, manakala nombor perolehannya pula adalah 009459. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Melayu dan sedikit bahasa Inggeris. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan Nurisa Ros yang pernah berperang dengan maut. Kemerangan teruk yang berlaku bukan sahaja menyebabkan dia koma setahun, malah tiada langsung memori silamnya. 3 tahun berlalu, kehidupannya kini kembali normal meskipun tanpa ingatan. Hanya dikelilingi oleh orang tersayang. Sehingga suatu hari, kematian ayahnya membawa kepada perkenalannya dengan seorang lelaki bernama Dio Hai yang penuh dengan aura misteri. Di balik wajah beku dan mata dinginnya itu, Nurisa tahu pasti ada rahsia yang tersimpan. Sesuatu yang gelap dan juga bahaya. Namun, bagaikan magnet, dia tertarik juga dengan lelaki itu. Setiap apa yang dilakukan Dio, pasti rasa dekat dalam hatinya, bagaikan dia jabu. Perasaannya nyata betul. Dio merupakan seseorang yang dikenalinya dulu. Siapakah Dio Hai yang sebenar? Seseorang yang tiba-tiba muncul setelah 4 tahun pasti punya motif sendiri. Dalam mencari kebenaran, kejutan demi kejutan diterima Nurisa. Rupa-rupanya hidupnya sebelum ini memang jauh dari normal. Dan apabila semua kebenaran terbongkar, mampukah Nurisa menerimanya? Pengajaran yang saya dapat dari novel ini adalah kita tak patut berbohong dan merahsiakan perkara yang penting. Contohnya, apabila Dio menyembunyikan perkahwinannya bersama Nurisa selepas Nurisa hilang ingatan. Pengajaran yang kedua pula adalah janganlah kita menuduh orang itu secara melulu selagi kita tiada bukti yang kukuh. Contohnya, apabila Nurisa menuduh Dio membunuh bapanya sedangkan Dio tidak melakukan perkara itu. Pengajaran yang terakhir adalah sebagai seorang manusia, kita tak boleh mempercayai orang asing semena-menanya. Contohnya, Nurisa bertemu Syahrir di sebuah kedai dan Syahrir mengaku dia mengenal Nurisa dan Nurisa pula percaya akan Syahrir yang entah siapa. Buku yang terakhir yang saya akan ulaskan pada hari ini berjudul Solusi Stres. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh penulis buku bestseller psikologi si kecil iaitu Dr. Razan Nizam Zakaria. Buku ini diterbitkan oleh Whitecoat pada tahun 2021. Buku ini mengandungi 256 bilangan muka surat. Buku ini dicetak menggunakan kertas recycle. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa Melayu dan sedikit bahasa Inggeris. Nombor panggilan bagi buku ini adalah 150, manakala nombor perolehan bagi buku ini adalah 009463. Ilustrasi buku ini amat menarik minat saya kerana ada gambar otak manusia yang melambangkan stres. Warna biru cair pada kulit buku ini juga amat menenangkan saya. Hidup akan hampa tanpa stres. Namun, bukan semua stres itu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Ada stres yang datang dalam hidup persis pertama yang toksik, singgah dan kemudiannya menjajah minda. Oleh itu, otak manusia dicipta dengan pelbagai struktur yang menyediakan kita dengan pertahanan menghadapi stres. Amigdala yang bersedia untuk lari atau melawan dan otak frontal yang akan memberi isyarat rasional dan membuat keputusan dengan hikmah. Buku ini menjawab 101 persoalan penting tentang stres dan trik praktikal bagaimana anda harus menyusun kehidupan sebagai individu yang kental dengan tekanan hidup agar stres dikuasai, bukan menguasai. Buku ini membawakan topik yang penting iaitu bagaimana hendak menangani stres dalam kehidupan seharian kita. Buku ini ditulis untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan stres dan buku ini telah dibahagikan kepada 15 bab penting iaitu mental, stres, rampas, lesu, pandemik, bingkas, refleksi, tenang, bangun, jiwa, kerja, ajal, sosial, wabak dan rawat. Dr. Razan Nizam Zakaria berkongsi teknik yang boleh digunakan untuk mengawal stres. Melalui buku ini, saya dapat belajar tentang amigdala hijack. Amigdala hijack adalah tindak balas emosi terhadap tekanan yang dialami apabila seseorang kehilangan keupayaan untuk mengawal emosinya. Pada masa anda mengalami amigdala hijack, anda boleh menjerit kerana marah, tetapi kemudian anda segera menyedari bahawa anda bertindak balas secara berlebihan dan anda tidak perlu pergi sejauh itu. Dalam buku ini juga, penulis menjelaskan mengapa terjadinya stres. Ada stres yang memberi kebaikan,
ada stres yang tidak terkawal dan boleh menyebabkan masalah mental yang lebih serius. Antara salah satu bab yang penting dalam buku ini adalah tenang. Dalam bab ini, dinyatakan KKM mencadangkan teknik 10B untuk mengawal stres. Teknik 10B itu adalah bersyukur, bernafas, beriadah, berurut, berbincang pada diri, beribadah, berkongsi perasaan, bersenam, berfikiran positif dan berhibur. Ternyata, bersyukur boleh membuatkan kita lebih tenang. Teknik yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah teknik bernafas. Pernafasan yang tenang adalah satu teknik yang bukan sahaja dapat membantu anda bernafas tetapi juga membantu mengurangkan ketegangan fikiran. Jika anda merasa tekanan atau panik, pernafasan cenderung untuk menjadi cepat dan pendek. Berikut adalah 4 langkah yang membantu melegakan tekanan anda. Langkah pertama, sedut nafas yang dalam dari diafragma anda iaitu melalui otot antara paru-paru dan perut. Langkah kedua, tahan nafas selama beberapa saat atau selagi anda mampu. Kemudian, hembuskan secara perlahan-lahan. Langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 beberapa kali sehingga anda merasa tenang. Langkah keempat iaitu langkah terakhir, rehat dan tenangkan seluruh tubuh anda. Teknik ini dapat menyelamatkan anda apabila anda tidak dapat bernafas dan ketika anda merasa tekanan. Ia juga boleh menghalang anda dari bernafas secara berlebihan iaitu hyperventilating yang boleh berlaku apabila anda bernafas dengan cepat. Saya juga dapat belajar tentang teknik ABCDE iaitu acceptance, breath, calm, distant, distract, dan dispute dan express. Setiap huruf ini dinyatakan dengan jelas kaedahnya untuk membantu kita mengawal stres. Teknik dispute misalnya berguna untuk mengawal pemikiran yang tertekan dan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata seperti aku tidak berguna dan sebagainya. Dispute di sini bermaksud tidak menerima bulat-bulat apa yang dikatakan oleh otak kerana pemikiran hanyalah pemikiran. Teknik lain yang dicadangkan ialah grounding atau beralih daripada thinking kepada sensing. Berhenti sejenak daripada berfikir perkara yang menyebabkan kita tertekan. Kemudian fokus kepada diri kita seperti dengar, lihat, sentuh dan rasa. Caranya dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini. Bahagian akhir buku ini ada menyebut tentang tekanan yang melampau akan membawa masalah lebih buruk seperti mencederakan diri dan tidak kawal membunuh diri. Untuk orang yang tidak dapat mengawal tekanan, seeloknya pergi berjumpa dengan kaunselor, psikologis atau psikiatris. Ini kerana orang sekeliling hanya boleh mendengar dan cuba memahami tetapi mereka sendiri tidak tahu cara yang betul untuk membantu. Dr. Razal Nizam juga memberi panduan untuk membantu rakyat yang mengalami stres. Pertama sekali, kita harus tahu sempadan dan had kita. Tugas seorang kawan ialah memberi sokongan, bukan merawat. Jadi pendengar yang baik tanpa mengabaikan keperluan dan kemampuan diri sendiri. Secara keseluruhannya, buku ini menguraikan kaedah untuk mengawal stres dengan baik. Mungkin dengan melakukan kaedah yang dicadangkan dalam buku tersebut, kita akan berjaya menyelesaikan masalah yang menjadi punca stres. Buku ini mengajar pembaca untuk berminda reda dalam kehidupan. Bagi saya, buku ini sangat bagus dan sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat usia kerana kandungan di dalam buku ini sangat berkait rapat dengan masyarakat zaman kini kerana stres bukan hanya pada orang dewasa sahaja, malah remaja dan kanak-kanak juga boleh mengalami stres. Saya akhiri bicara saya pada hari ini tengah serangkap pantai. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Sekian, terima kasih. Okey. Alhamdulillah, Tania, Musnina, kamu telah membuat ulasan yang baik. Ketiga-tiga buah buku ni, antara ketiga-tiga ni, yang mana kamu rasa kamu lebih berminat untuk membuat ulasan seterusnya? Saya memilih buku Solusi Stres kerana kandungan dan tajuk buku ini amat menarik minat saya. Selepas membaca tajuk buku ini, saya semakin ingin tahu dengan lebih mendalam tentang stres. Pada zaman kini, makin ramai orang yang telah mendapat stres, depres dan anxiety. Jadi, saya ingin membaca buku ini dengan niat untuk menambahkan lebih ilmu tentang stres. Mungkin selepas membaca buku ini, saya dapat mendengar masalah dan memahami perasaan kawan saya, ahli keluarga, saudara mara, jera tetangga yang mengalami stres. Bagus. Okey. Bagaimana melalui buku ini juga bagaimana kamu tahu bahawa seseorang itu mentalnya berada dalam keadaan yang sihat? Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditarifkan. Kesihatan mental adalah satu keadaan sejahtera di mana seorang individu menyedari tentang keupayaan diri dan
dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Walau bagaimanapun, tidak terdapat garis penentu yang jelas dalam membezakan antara mereka yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik. Tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia banyak bergantung kepada faktor individu, sosial dan persekitaran. Terdapat beberapa faktor sosial, psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja, di sekolah dan penyakit fizikal. Tidak seperti masalah kesihatan mental, mereka yang mempunyai penyakit mental pula mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian individu itu terjejas sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan. Ia memerlukan rawatan. Namun, dalam buku Solusi Stres ini terdapat 3 penanda aras dalam menentukan mental yang sihat. Pertama, seseorang itu mampu untuk mengendalikan stres yang ada dalam kehidupan dengan baik. Yang kedua, seseorang itu mampu berhubung dengan orang lain melalui perhubungan sosial dengan baik. Dan yang ketiga adalah seseorang itu mampu berfungsi secara efektif dalam aspek kehidupannya. Untuk mencapai ketiga-tiga petunjuk kesihatan mental ini, kita perlu pastikan 3 elemen asas kesihatan mental, fikiran dan tingkah laku itu terpelihara. Okey, bagus. Penjelasan yang jelas. Okey, soalan saya seterusnya, berdasarkan buku ini, apakah perbezaan antara stres, depresi dan anxiety? Jangan tertukar antara stres dan depres. Nampak sama tetapi hakikatnya ia sangat berbeza. Stres adalah perasaan manakala depres adalah penyakit. Stres merujuk kepada perubahan diri kita dari aspek pemikiran, perasaan dan tingkah laku akibat berlaku tekanan. Ia adalah istilah umum untuk merujuk pada keadaan seseorang apabila berasa terancam atau mengalami ujian yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Depresi dan anxiety pula adalah gejala masalah kesihatan mental yang lebih spesifik. Depresi atau lebih dikenali sebagai kemurungan merujuk pada gangguan emosi yang digejalai oleh perasaan murung, hilang minat, rasa tidak bermaya, putus asa dan bersalah. Anxiety pula merujuk kepada gejala khusus yang berkait dengan perasaan gelisah, tidak tenteram dan resah. Secara mudahnya, gejala stres lebih umum sementara depresi lebih spesifik pada gejala berkait dengan kemurungan dan anxiety pula berkait dengan keresahan. Ada juga kemungkinan seseorang mengalami ketiga-tiga keadaan dalam masa yang sama. Okey, seterusnya, apakah kepentingan self-reward atau ganjaran pada diri kita sendiri menurut pandangan kamu? Self-reward adalah anugerah untuk diri sendiri yang penat dengan aktiviti harian. Setiap hari kejar target, bila target tercapai, kita juga perlu berterima kasih pada diri sendiri. Contohnya, sebagai seorang pelajar, setelah menghadapi peperiksaan, pasti kita hendak menghadiahkan diri kita sesuatu sebagai tanda kita sudah buat yang terbaik. Terpulanglah sama ada mahu membeli belah, makan makanan yang sedap, pergi bercuti atau menonton wayang. Memberi hadiah kepada diri sendiri penting untuk menggalakkan diri kita untuk membuat sesuatu yang baik. Ia dipanggil peneguhan positif dalam psikologi. Bila sesuatu itu seronok, kita akan lebih berkemungkinan untuk membuatnya lagi dan jika sebaliknya pula, kita akan lebih berkemungkinan untuk meninggalkannya. Jadi apabila kita self-reward diri kita dengan sesuatu yang baik, maka perkara yang baik juga akan mudah untuk berulang dan berlaku semula. Namun, kita tidak semestinya memberi hadiah kepada diri kita untuk self-reward. Kita juga boleh duduk di hadapan cermin dan berkata syabas, saya telah lakukan yang terbaik ataupun tahniah pada diri kita. Selepas itu, kita mungkin akan berasa lebih bersemangat dan ingin buat yang terbaik lagi pada masa akan datang. Soalan yang akhir ialah tentang teknik pernafasan. Tadi saya tertarik dengan ulasan kamu tentang teknik pernafasan. Boleh jelaskan lagi tak bagaimana teknik pernafasan ni boleh membantu meringankan seseorang yang stres? Deep breathing atau pernafasan dalam bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk membolehkan kita berasa tenang supaya boleh menyelesaikan masalah dengan lebih rasional. Bila kita berada dalam keadaan tertekan, kita bernafas dalam keadaan laju, maka oksigen tidak diserap dengan optimum.
Apabila otak tidak mendapat oksigen yang cukup, ia akan bertindak balas dengan menghasilkan adrenaline hormon stres kerana menganggap kita dalam bahaya. Maka, bernafaslah dengan perlahan, tenang dan teratur akan mengembalikan semula kadar oksigen yang optimum pada otak. Apabila itu berlaku, dengan sendirinya adrenalina tadi akan berkurang. Ada beberapa teknik pernafasan dalam yang anda boleh amalkan. Antaranya ialah kaedah kiraan, iaitu 4 saat tarik nafas, 4 saat tahan dan 4 saat hembusan. Teknik yang kedua pula ialah teknik segitiga. Bayangkan segitiga dan gunakan setiap sisi sebagai penanda bagi 3 proses, iaitu tarik, tahan dan hembus. Okey. Terima kasih. Ulasan kamu jelas. Saya harap kamu akan jadi seorang pengulas yang baik dan minat kamu untuk membaca buku tu diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih.